Okey, sebenarnya bila kita tengok ulama-ulama yang tua ni, kebanyakan mereka adalah ulama rabbani. Mereka tak suka duduk di dalam kerumunan masyarakat. Mereka suka duduk menyepi. Jadi kenapa mereka suka duduk menyepi kat situ? Sebab mereka nak bagi masa yang betul pada Allah SWT. Dan mereka nak elak daripada sifat-sifat madhmumah tadi. Sifat-sifat madhmumah seperti bercakap benda yang sia-sia, kita kata. Kemudian kita sebut apa, sifat marah, sifat hasad dengki, kemudian kasih pada harta, takabur, riak, ujub, kasih pada dunia, takut mati. Jadi cara ni bila kita duduk dalam kelompok-kelompok yang ada cinta pada keduniaan, maka kita tak akan nampak. Jadi sebab itu ulama dunia ni dia suka, ulama rabbani ni, ulama tua dia suka duduk jauh sikit. Maka kat situ dia dapat bagi tumpuan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Jadi bagaimanakah kita? Kita kena pergi jugalah pada mereka yang duduk menjauhi. Ada di Malaysia, bukan tak ada. Ramai juga ulama-ulama yang menyendiri. Kenapa? Dekat situlah apa dia dapat islahkan diri, dan begitu juga kita dapat bagi masa tumpuan yang betul pada Allah. Kalau kita cari, insya-Allah kita jumpa. Tapi kalau kita tak cari, macam kita tengok doktor pakar, doktor spesialis, bukan duduk dalam kerumunan orang awam macam tu. Dia akan duduk tempat yang special lah. Dan kita nak cari, bukan semua orang nak cari. Bila ada masalah yang tertentu baru nak cari. Dia tengok, oh nak mati, baru nak jumpa. Begitu juga hari ni ulama rabbani, hari ni orang tak nak jumpa. Bila ada masalah yang betul, tak nak selesai, baru pergi jumpa. Kita tak payah tengok. Kita hari tengok ahlullah yang duduk dekat ujung-ujung. Tak kira lah orang tu politik ke, orang tu ahli dunia ke. Bila dah sampai satu masa, baru dia akan jumpa. Maknanya bukan tak ada. Cuma kita kena mencari. Kita risau bukan apa. Kita risau kita tak sampai ke penghujung hala tuju, maksudnya. Sebab apa kita kata? Satu, bila dalam Al-Quran Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah atii'ur rasul. Wahai orang yang beriman, kamu taatilah Allah, taati Rasul. Jadi bila nak taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang ulil amri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menterjemahkan ulil amri tadi bukan makna pemimpin semata-mata, bahkan ulama. Kenapa orang nak pimpin tadi? Mesti dia ada ilmu. Jadi sebab itu dia terjemahkan dengan ulama. Kalau tanpa mereka lah, kita nak berjalan ke mana? Sedangkan kita kata ilmu ni penyuluh. Jadi orang yang ada ilmu ni panggil alim, panggil ulama. Jadi bila kita berdamping dengan dia, dia akan suluh kita untuk sampai. Jadi sebab itu satu yang ada suluh saja. Bukan dia suluh sahaja yang kita nak, tapi yang kita nak yang boleh tarbiyah kita. Tarbiyah kita ni orang yang beriman dan juga orang yang beramal. Kita tengok ulama tadi dia beriman dan beramal, maka dia akan dapat bagi kekuatan kita. Sebab apa? Keimanan itu adalah satu kekuatan. Seperti kita kayuh basikal, kita naik basikal, kita ada handle. Handle ni adalah panduan ilmu bagi kita. Tapi kekuatan tadi adalah kayuhan tadi. Sejauh mana keimanan kita pada Allah, sejauh mana keimanan kepercayaan kita pada Nabi, maka itu dia akan pandu kita untuk kita buat amalan sampai ke penghujung. Tapi dengan syarat adalah panduan daripada alim ulama tadi. Kalau kita nak pisahkan diri, sudah tentu kita habis. Macam hari ni kita nak cuba ubatkan diri kita, kita tak nak guna landasan doktor, laluan doktor. Kita kata saya boleh ubat, kita pun ambil injek. Wah. Jadi last sekali bukan baik yang kita dapat, ya adalah sebaliknya, kemusnahan diri. Jadi bila kita tengok kesimpulannya, sebenarnya dalam hadis Jibril tadi memang dah lengkap dah. Sebab itulah apabila Nabi SAW, Jibril dah pergi, Nabi SAW bagi tahu pada Umar, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang tadi? Sayyidina Umar kata, aku tak tahu. Maka Nabi SAW bagi tahu, itulah Jibril, yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk ajar kamu agama kamu. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, kesimpulan kita adalah kita nak tahu asas agama kita ni, bukan sahaja kita nak tahu dari segi ibadat rukun Islamnya, iaitu berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Begitu juga kita kena memperkukuhkan juga rukun iman kita, iaitu apa dia? Kita percaya pada Allah, kita percaya pada malaikat, rasul, kitab-kitab, begitu juga hari akhirat dan juga takdir baik dan buruk kita. Dan bukan saja dua perkara ni, bahkan ada satu lagi perkara, iaitu rukun ihsan kita. Iaitu rukun ihsan ni dapat memandu, dapat membetulkan hati kita supaya kita nak anggap Allah SWT tahu apa yang kita buat ni.
Kita buat ni semata-mata kerana Allah, kita ibadat semata-mata kerana Allah, dan akhir sekali kita mati pun nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi untuk dapat semua ini, maka kita duduklah dengan ahli-ahlinya, insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita pisah daripada ahlinya, maka kita bimbang, kita akan tersasar daripada jalan yang sebenar. Moga Allah SWT temukan kita kan pada ahli-ahli dalam bidangnya, yang dapat membetulkan hati kita, pandu bawa sampai kepada matlamat kita, iaitu akhirat, berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan Allah redha pada kita, insya-Allah.